Booster dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ada orang bahasa dah keluarkan, termnya adalah suntikan penggalak. Apa sebenarnya berlaku tentang suntikan penggalak? Satu, saya nak tanya dulu, apakah kemungkinannya kerana vaksin sedia ada tidak berkesan ataupun ada luput lemah? Luput lemah tu selepas 18 bulan, tak kira lah awak pakai vaksin apa pun, awak kena booster. Ataupun ada jenis vaksin yang kita rasa dia direka tetapi dia tak relevan dengan varian yang ada, maka perlu di booster. Sebab ada khabar-khabar yang mengatakan bahawa dengan datangnya Delta, Sinovac ni kena booster. Ada khabar ni direport surat khabar, maka orang dah buat conclusion. Sebab kita tak ada fakta yang mungkin doktor boleh bagi mana ni. Jadi kita main langgar je kerana, Indonesia sedang buat booster kerana kelihatan Sinovac bolos dengan Delta. Di Thailand pula dia kata akan buat booster ataupun cross. Vaksin yang datang daripada pembikinan yang berbeza, dia punya konsep yang doktor cerita tadi, 3 perkara tu akan cross. Dan akan buat booster juga. So boleh doktor cerita sikit tentang apa keperluan booster ni? Satu, sama ada booster kerana ada vaksin yang tak cukup kuat ataupun booster kerana ada data mengatakan bahawa 18 bulan kalau virus masih ada walaupun dah ambil 2 boost. Ataupun 24 bulan tapi virus masih ada, boost. Doktor boleh jelaskan kepada kami? Konsep yang vaksin penggalak tu adalah konsep yang baru diperkenalkan bagi penyakit COVID-19 ini, tetapi ia adalah bukan konsep yang baru bagi jangkitan-jangkitan yang lain. Kita mesti ingat kadang-kadang bila kita dah ambil vaksin yang lain sebelum ni, contohnya anak-anak kita apabila mencapai tingkatan tingkatan 3, kita akan beri lagi vaksin lagi sekali untuk boost kepada jangkitan yang sebelum ini ya. Contohnya dia panggil DPT kan, kita bagi balik dia DPT, diphtheria pertussis dengan tetanus toxin, dia kita bagi balik untuk boost. Sebab yang dia panggil lapuk winning immune response tadi, apa Encik Zana kata, ada ayat daripada dia orang bahasa lupus tu yang mana lupus ya. Apabila tindak balas imun tu, sebab tu tadi saya katakan tadi, sekarang ni kami tengah membuat kajian di Universiti Malaya melihat dia lupus dia berapa lama. Tetapi kalau kita belajar daripada apa yang berlaku pada jangkitan SARS coronavirus 1 dulu ya, kalau SARS kita melihat pada pesakit-pesakit yang masih hidup ya, selepas dijangkit oleh SARS coronavirus 1 dulu itu, mereka selepas 11 tahun pun masih mempunyai imun lagi, yang masih dia panggil memory itu masih ada yang boleh dipanggil balik. Ya. Tetapi dalam jangkitan SARS coronavirus 2 ini kita masih tidak tahu kerana dia baru 2 tahun ya. Jadi oleh sebab itu sekarang ni data-data masih sedang dicari. Seperti saya lah, pakar-pakar saintis ini telah mengkaji untuk melihat sama ada keperluan atau tidak untuk imunisasi penggalak tadi ya, booster. Tapi jika dikatakan kerana oleh sebab varian-varian yang baru ya yang akan timbul ini, tetapi kalau kita lihat itu bergantung pada teknologi vaksin itu sendiri. Ya, kalau saya lihat, macam saya kata tadi, berbalik pada teknologi yang pertama tadi dan yang kedua, dia mengambil hanya sebahagian daripada virus saja. Lepas tu dia kembangkan dan dia bagi. Jadi kita tak risaukan jika ada varian yang baru yang mana kod tadi berlainan, mungkin juga sistem imun ni tidak mengenali dengan lebih baik. Jadi dia macam ni lah, kalau kita kena penumbuk dekat muka kita ya, sakit tetap sakit, tetapi penumbuk Muhammad Ali lain ya, kuat lagi ya. Jadi ada beza dia di situ. Sakit tu tetap sakit tetapi mungkin tidak sama. Jadi itu dia kata mungkin untuk kita melawan varian baru ini, mungkin kita perlu membagi vaksin penggalak ya. Tetapi masih dalam peringkat kajian lagi sekarang ni, walaupun setengah-setengah negara telah menggunakan, tetapi bagi kita di Malaysia ini kita masih memerlukan data kita sendiri. Tapi sebelum kita memikirkan pasal booster ni, bagi saya kita selesaikan dulu vaksinasi yang 70% yang belum lagi ni. Yang ini kita selesaikan sekadar segera sebelum kita membincangkan pasal booster. Betul. Dan vaksin untuk kanak-kanak. Booster kanak-kanak ni kita boleh bincangkan kemudian. Tetapi sungguh pun begitu, kita kena buat persediaan. Takut nanti apabila tiba-tiba booster diperlukan, kita tidak ada persediaan. Contohnya tidak ada dana untuk membeli, balik kepada masalah asal kita dulu. Ya, tidak ada orang nak menjual vaksin pada kita ya. Jadi kita kena buat kajian. Yang pentingnya kita mesti membuat kajian supaya kita boleh buat keputusan yang tepat, sama ada kerajaan perlu menyimpan dana atau mencari dana jika perlu untuk kita memberikan vaksin booster.
Itu kena fikir dari sekarang. Kita tidak mau sampai bila sampai masa kena booster tapi kita tidak ada dana dan kita tidak ada tata cara bagaimana untuk mendapatkannya, tidak ada perjanjian dan sebagainya. Jadi walaupun belum ada bukti yang terang yang nyata kita memerlukan booster, tetapi perancangan perlu dibuat daripada sekarang. Andai kata kita memerlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan, data menunjukkan tak perlukan, alhamdulillah lah. Duit tu boleh kita gunakan untuk tujuan lain ya. Tetapi buat masa ini data tu penting untuk kita dapatkan. Sebab itulah saya dan rakan-rakan saya di Universiti Melayu sekarang ni tengah membuat kajian tu supaya kita mendapat jawapannya. Itu yang penting ya.